Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Okey, yang datang ke V-Expo dan hari ini, okey, selepas kita mempunyai forum dan juga kita mempunyai beberapa lagi tajuk-tajuk menarik seperti sebelum ini dalam bahasa Mandarin kita mempunyai tajuk tentang pendidikan seks kanak-kanak. Okey, satu perkara yang tabu tetapi bagaimana mereka menjadikannya sebenarnya ia perlu dititik beratkan. Dan sekarang ini kita bersama dengan Ustaz Engku Ahmad Fadil bin Engku Ali untuk kita membicarakan tentang mempersiapkan anak-anak di zaman milenium. Jadi sebelum kita bermula, okay, seperti biasa, baik, saya akan sharekan slide dahulu. Sebentar. Okay, sebelum saya pergi lebih dalam bersama dengan Ustaz Engku, jadi kita akan ada beberapa rules, okay? Ada beberapa peraturan. Okay, sebelum tu saya akan sharekan dulu skrin saya. Baik, saya akan share dan kemudian sebelum kita bermula, suka saya ingatkan kepada anda semua, okay? Suka saya ingat kepada anda semua bahawa hari ini, okey, 2 hari bulan 1 2021, okey, dengan rendah hatinya saya menjadi anda punya moderator. Nama saya Amiruddin Yusof akan menjadikan moderator anda untuk persidangan kali ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, V-Expo 2021 adalah platform expo pendidikan alam maya yang pertama di Malaysia yang dihoskan oleh Persatuan Usahawan Pendidikan Swasta Malaysia atau anda lebih kenalnya sebagai PM. Okey. Jadi melalui expo ini ibu bapa boleh menerokai pilihan-pilihan pendidikan untuk anak-anak anda yang terdapat berhampiran rumah anda dan juga yang paling istimewa, ironinya, anda kini masih berada di rumah anda. Dan selain itu juga V-Expo telah menyediakan pelbagai pengisian seperti sekarang ini kita mempunyai pengucapan awam dan pembentangan. Juga kita ada forum dan pelbagai lagi untuk membantu ibu bapa menambah pengetahuan tentang yang berkaitan proses pembelajaran anak-anak dan anda juga perlu tahu perkara-perkara ini. Baik, sebelum kita teruskan, okey, suka juga saya ingatkan kepada anda semua, okey, jikalau anda masih belum lagi mengunjungi V-Expo, sila klik link di pautan yang telah kami sediakan atau akan kami sediakan di kotak bualan ataupun text box sekarang. Jadi mungkin anda boleh memenangi hadiah kerana ada cabutan bertuah yang akan dijalankan. Okey, untuk pengetahuan anda semua, cabutan bertuah akan dilangsungkan pada hari ketiga dan anda mungkin berpeluang untuk membawa pulang hadiah yang berharga lebih kurang RM10,000 Malaysia secara total. Okey, dan okey, pastikan anda semua juga jikalau anda semua masuk di link Facebook, jikalau anda masuk di Zoom link, okey, pastikan anda semua letakkan mood anda dalam mood senyap, okey. Dan kemudian kepada anda semua yang masuk melalui link Facebook, okey, link Facebook V-Expo, saya minta anda semua untuk sharekan ke seberapa ramai grup yang boleh, seberapa banyak grup yang boleh. Kita inginkan perbualan ini menjadi perbualan yang sehat dan juga boleh menjana pemikiran kita. Jadi kepada anda semua, saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini yang akan bersama-sama mengupas dan juga memberikan pandangan beliau tentang apa yang kita perlu lakukan ataupun bagaimanakah persediaan kita dalam menyediakan anak-anak mendepani milenium baru. Okey, jadi seperti yang anda lihat sekarang ini, baik. Ini adalah daripada yang kita perkenalkan sekarang ni, okey, baik. Yang mari saya perkenalkan kepada anda. Ya, bersama saya hari ini adalah Ustaz Engku Ahmad Fadil bin Engku Ali. Beliau merupakan seorang presenter pada hari ini dan juga berasal daripada Kuala Terengganu, mendapat pendidikan di Malay College Kuala Kangsar pada tahun 1982 hingga 1986. Okey, dan kemudian meneruskan pembelajaran beliau di International Islamic University Malaysia dalam Bachelor in Law, and after that
together, he continued the study at International Islamic University Malaysia, okay, in bachelor in Syariah until 1994. Kemudian terus melanjutkan pembelajaran ke Jordan University dalam Islamic Judiciary. Dan kemudian dalam karier beliau pula, beliau merupakan pernah dijadikan have been admitted as an advocate and solicitor at High Court of Malaya 1994, and after that law lecturer at Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim International Islamic University Malaysia from 1994 until 2014, and after that also senior fellow Institute Kajian Strategik Islam Malaysia IKSIM daripada Ogos 2015 hingga September 2018, dan beliau juga merupakan member of panel untuk penyelidik fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan bermula daripada September 2016 sehingga September 2018. Malaysia Berhad April 25 hingga Syariah Committee Public Islamic Bank Berhad bermula daripada April 2020 hingga sekarang, dan juga member Syariah Committee AIA Public Takaful Berhad bermula April 2020 hingga sekarang. Dan semestinya beliau juga merupakan daripada Tijarah Hati Murni Sendian Berhad sebagai penasihat advisor Pusat Kecemerlangan Hati Murni bermula daripada awal pembukaan 2007 sehingga 2018, Chief Operating Officer Sekolah Swasta Islam Hati Murni bermula November 2018 hingga Jun 2020, dan juga member of Board of Directors Tijarah Hati Murni Sendian Berhad bermula November 2018, bermula November 2018 sehingga sekarang. Begitu panjang perjalanan. Okey, saya stop sharing dulu. Saya nak tanya dulu, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amir, terima kasih. Baik. Saya khabar baik, sihat dan berada dalam keadaan yang tenang insya-Allah pada petang ini. Baik. Jadi pada hari ini Ustaz Engku, okey, selepas begitu panjang perjalanan Ustaz Engku sehingga ke hari ini kita membincangkan satu topik. Okey, satu topik yang di mana sebenarnya ramai orang mungkin terlepas pandang kerana modernisasi itu datang seiring dengan umur dan angka 2021. Jadi tajuk hari ini adalah menyediakan anak-anak mendepani milenium baru. Satu topik yang kemungkinan besar akan menjadi perdebatan hangat. Okey, jikalau rakyat-rakyat ataupun orang-orang yang biasa, okey, yang dah terbiasa dengan modernisasi, mereka akan rasa sebenarnya kenapa nak dipedulikan, kerana moden itu perlu. Tetapi bagi setengah, bukan bagi setengah, tapi sepatutnya kita sebenarnya sebagai yang lebih terdahulu sebenarnya perlu ambil tahu sebenarnya milenium juga, tetapi sebenarnya kita perlu berjaga-jaga dengan segala kemungkinan. Jadi Ustaz, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya satu soalan sebenarnya. Bagi pendapat Ustaz sebagai co-founder bagi Pusat Perkembangan Minda dan Transit di Hati Murni, sebenarnya apakah perbezaan antara generasi yang terdahulu, generasi contohnya generasi X ataupun generasi Y, dan dengan generasi yang sekarang, iaitu generasi Z, generasi Alpha sekarang, dari perspektif pengusaha servis pendidikan? Mungkin Ustaz boleh rungkaikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma waffiqna likulli khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita pergi kepada soalan yang ditanyakan berkaitan tentang perbezaan antara generasi-generasi yang pelbagai, mungkin kita boleh fokus kepada tajuk besar conference kita pada petang ini, video conference kita pada petang ini, iaitu bagaimana kita menyediakan atau mempersiapkan anak-anak bagi mendepani milenium baru. Jadi perkataan milenium ini kalau kita lihat secara literal, ia hanya sekadar merujuk kepada 1000 tahun. Betul. Setiap 1000 tahun, lebih-lebih lagi kalau dikaitkan dengan dikatakan tarikh kelahiran, the birth of Christ, kalau di kalangan orang Kristian, ataupun kelahiran Nabi Isa alaihissalam di kalangan umat Islam. Jadi itu makna milenium yang secara literal. Tetapi secara kontekstual yang kita nak bincangkan pada petang ini bukan yang itu. It's not about the 1000 years. Yes, betul. But rather the good and bad. Apakah perkara-perkara yang baik yang ada dalam milenium baru? Saya tak faham sangat cuma sekarang ni kita 2021. Betul. Berarti seolah-olahnya kita sudah melangkah ke milenium yang ketiga, betul kah? Betul. Kan? Betul. Jadi kita sudah habis 2 milenium yang lalu. Jadi yang dimaksudkan dengan milenium baru ini adalah tahun 2000 ke atas. Yes, betul. Jadi of course there are so many good things dalam era milenium ini. Antara yang ketara mungkin ditarik daripada milenium yang lalu juga adalah kemudahan internet. Ya, betul. Kerana banyak perkara yang selama ini kita mengambil masa yang sangat lama untuk mendapatkan maklumat tentangnya. Tetapi sekarang it's just a matter of using your finger. They say that knowledge is at your fingertips. Kalau dulu knowledge is at your fingertips tu memang orang tu expert. Tanya semua ilmu dalam dada. Sekarang knowledge is also at our fingertip because kita ada handphone, kita ada gadget yang kita just guna fingertip kita untuk search, untuk Google dan untuk mengetahui. So there are a lot of good things. Kalau dahulu orang tulis surat, mak tunggu surat anak yang belajar overseas lamanya nak sampai. Betul. So kalau kadang-kadang kalau tak hilang dalam perjalanan. Kalau dahulu pun kalau yang mana nak misalnya macam katalah Amir ada minat dengan perempuan, kalau cerita zaman dululah. Nak hantar surat letak bedak surat sampai tu bedaknya pun dah tak ada bau dah. But now it's just real time. Kita just say hi melalui WhatsApp. Kita just send a message via Messenger. So there are a lot of good things lah dari segi teknologi, dari segi kesihatan misalnya. Of course kita berdepan dengan pandemik COVID-19 sekarang. Betul. Tapi maksud saya daripada segi perubatan dan sebagainya ada kemajuan yang ketara. Mungkin dari segi pembedahan lebih selamat, dari segi obat-obatan lebih terkaji berbanding dengan sebelumnya. So there are a lot of good things. So yang itu kita mungkin kata okay fine, kita just lalu saja. Benda tu baik. Betul. Why not? Okay. Tetapi there are bad things as well. Jangankan kita kata bad things tu memang benda yang betul-betul buruk. Seperti misalnya pendekatan jenayah, pendekatan gejala membunuh diri, pendekatan dari segi sikap mementingkan diri sendiri. Okay. Tetapi kadang-kadang dia macam package. Contohnya macam internet tadi. Di masa internet membawa kebaikan yang banyak sekali kepada dunia dan kepada masyarakat, internet juga membawa keburukan kalau tidak digunakan dengan cara yang betul. Okay. Contohnya dari segi knowledge. Kita merasakan kita mendapat pengetahuan melalui internet, sedangkan mungkin apa yang kita dapat itu adalah pengetahuan yang telah diselewengkan. The facts has been distorted bila sampai kepada kita dan kita take it as the real facts. Sebab itu
misalnya di zaman kita sekarang ini, pihak kerajaan sendiri pun sangat penting untuk invest dalam perception management. Ya. Kan baru-baru ni masa bajet ada kecoh, kenapa badan ni dapat banyak sangat bajet kan? Betul. Saya tak tahulah, saya bukan orang yang aktif dalam politik, tapi saya percaya badan berkenaan mesti ada kaitan dengan perception management. Sebab kalau persepsi tidak diuruskan dengan betul, maka perkara yang palsu boleh dipercayai sebagai benar dan sebaliknya fakta sebenar boleh dismiss sebagai perkara yang tidak betul. Jadi ini risiko yang kita berdepan dengannya. Oleh itu bagaimana kita nak menyediakan anak-anak kita mendepani lambakan maklumat ini. Kita belum bercakap lagi dengan benda-benda yang memang jelas-jelas buruk. Betul. Misalnya pornografi. Okay? Betul. Kita tahu negara kita tidak membenarkan pornographic materials. Tak membenarkan penjualan majalah-majalah lucah misalnya dan sebagainya. Tetapi itu mungkin relevan pada tahun 80-an, 70-an, yang mana orang-orang yang ada peluang pergi overseas, dia mungkin excited nak cari majalah-majalah yang macam ini. Sebab kat Malaysia tak boleh dapat kan. Betul. Tapi sekarang as convenient as in your handphone. Dan handphone pula sekarang bukan setakat orang dewasa. Lain dulu, zaman dulu orang dewasa pun akan rasa jealous tengok satu orang letak handphone besar gerabak atas meja. Betul. Handphone yang kalau baling anjing pun boleh meninggal anjing tu. Zaman itu orang dewasa yang tertentu saja yang memiliki handphone. Tapi sekarang kanak-kanak yang belum masuk sekolah rendah pun ada kalanya sudah memiliki handphone masing-masing. So ini yang kita katakan, yang kita maksudkan dengan mendepani milenium baru ini adalah untuk mendepani cabaran-cabarannya. Untuk bagaimana kita boleh mengurangkan setidak-tidaknya gejala-gejala negatif yang associated with the technologies, with the facilities and even with the attitude. Sikap dan perangai sudah tidak sama ya. Kalau saya boleh relate dengan soalan tadi. Baik-baik. Kita ada beberapa label, misalnya label yang dilabelkan sebagai baby boomers ya. Betul. Yang lahir antara tahun 46 hingga 64, yang sekarang ini 56 tahun. Betul. Sehingga 70-an ya. Walaupun mungkin ada antara rakyat Malaysia seperti misalnya Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 dahulu. Betul. Itu lanjut ya, usia hingga 90-an. Ya, betul. Tetapi these are called the baby boomers. So kita ada interact dengan mereka dan kita dapat rasakan they are different. Kita tak rasa ada persamaan yang banyak dengan mereka dalam perkara-perkara tertentu. Walaupun kita masih boleh relate dalam perkara-perkara yang lain. Whereas Gen X, generasi X yang lahir antara 65 hingga katakan 79 ataupun tahun 80, ya, Gen X ini kalau macam saya sendiri, saya adalah Gen X. Saya 69er, born in 69. Dan alhamdulillah wife saya pun masih lagi Gen X. So mungkin kita boleh relate lagi dengan benda-benda, kalau di konteks Malaysia ni masih boleh relate dengan tandas luar rumah. Betul. Masih boleh relate dengan main baling-baling slipper. Betul. Masih boleh relate dengan banyak perkara-perkara yang kita lakukan. Dan lebih-lebih lagi di zaman dahulu kita lihat dari segi hubungan sosial misalnya. Saya masih ingat di sekolah rendah dahulu, sekolah rendah kebangsaan, kita bercampur gaul antara bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, sing dan sebagainya, main bola sama-sama, bergurau sama-sama, hatta bergaduh pun sama-sama. Yang mana kebelakangan ini kita lihat perkara itu agak tidak berlaku. Ya. Ada macam segregation, ada tendensi untuk membezakan pendidikan di kalangan anak-anak, yang mana di situ ada risiko juga. Mungkin antara satu etnik dengan etnik yang lain merasa ada jurang yang agak sukar untuk direntasi. Jadi ini antara cabaran yang berlaku. Wallahu alam,
mungkin because of over kita kata sensationalized daripada politicians, could be, Maybe. sehingga kan dia diapi-apikan benda-benda sebegini, sedangkan sepatutnya kita melihat kepada the common ground as human beings, dididik dengan nilai-nilai yang positif, dengan perkara-perkara yang membawa kepada kerjasama, membawa kepada keharmonian dan sebagainya. So kalau Gen Y ataupun kita panggil the millennials yang lahir Saya tu. antara tahun ya, memang saya tengok muka Amir pun saya dah tahu. Ya. Mesti bukan Gen X lah ya. Bukan, saya bukan Gen X. Confirm bukan Gen X. Rupa-rupanya Gen Y ya. Ya, betul. Tahun berapa Amir kalau boleh tahu? Saya Lahir? tahun 1991. 1991, Masya Allah ya, masih sangat muda belia lagi. Ya, betul. Jadi is between 81 to say 96. Baik. Okay, so maknanya kalau macam saya, anak sulung saya Gen Y. Okey, baik. Okay, so kat situlah mungkin masa dia masih kanak-kanak tak ketara. Because kanak-kanak dia follow ayah dia main, dia nak ikut ayah dia ke sana kemari. Tapi bila dia meningkat remaja, then ada benda-benda yang dia dah mula rasa, apalah bapa aku macam tu, macam old fashion, macam tak boleh masuk lah, kan. Saya bagi contoh macam ni je lah. Saya ada persamaan antara saya dengan anak saya Gen X, dia Gen Y, sama-sama banyak lekat dengan screen. Baik. Dengan handphone, okay. So both of us are screenagers. Screenagers, baik. Itu perkataan yang terbaru. Screenagers. Tetapi perhati Ya, saya Gen X, saya pegang handphone saya secara vertical. Sebab saya akan gunakan untuk WhatsApp, saya akan gunakan untuk Facebook dan sebagainya. Baik. Whereas anak saya, dia pegang handphone dia secara vertical. Horizontal. Baik. Secara horizontal, dua belah tangan dan jari sangat laju bergerak. Buat apa Dia buat apa tu Ustaz? Saya rasa saya dapat jangka ni. Sebenarnya dia main game. Betul tak? Kira Amir pun Gen Y. So of course ada juga Gen X yang ada penyakit macam tu sekali-sekala. But then cara pegang handphone pun dah nampak beza kan? Betul. For people like me, memang of course kita banyak spend masa dekat screen. Betul. Tapi kita rasa macam I'm not really wasting my time. I'm getting information. I'm defending a certain ideology in the Facebook. Baik. I'm defending a certain principles. I'm debating a certain issues. Okay. You know, that's what we feel. Okay, walaupun mungkin kalau generasi sebelum kita, the baby boomers, dia akan giling kepala. Dia takkan buat apa-apa. Dia kata sama je bapak dengan anak dia. Ya, balik kampung bukan nak menyembang dengan orang tua. Ya, bapaknya pun melekat dengan handphone, anaknya pun melekat dengan handphone. Tapi kita Gen X, kita rasa no, we are different. Memang kita sama-sama pegang handphone. Tapi saya buat perkara yang berfaedah. Kita rasa begitu kan. Tapi Gen Y, bagi dia, this is how we enjoy life. Dia tak boleh imagine macam mana bapak aku ada handphone canggih. Dia punya spek, top spek. Kadang-kadang anak jealous tengok bapak punya handphone lagi canggih pada dia. Tapi dia tak maximize the usage. Sebab tak main game. Grafik apa dia punya grafik laju, dia punya apa laju, tapi tak main game. Okay. So kat situ pun adalah challenge yang akan dihadapi oleh pendidik. Because pendidik boleh jadi Gen X, boleh jadi Gen Y, but then there should be a limit. Ya, takkan kita mentang-mentang kita kata okeylah apa salahnya kan memang zaman dia orang ada game. Okay, biarlah dia orang main. Okay, fine. Tapi sampai bila? Berapa jam? Adakah main game sampai tidur pukul 3 pagi? Subuh burn. Okay, semayang nyedak. Jadi ini perkara-perkara yang menjadi challenge kepada pendidik di zaman sekarang untuk kita itu saya tak boleh kata melarang atau mengawal, tapi lebih kepada menyusun atur. Bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi, dengan perkara-perkara yang datang dengan milenium baru ini. So susun atur itu yang perlu. Bukan kita we cannot ban the handphone, we cannot ban games, tetapi kita boleh susun atur.
daripada pukul berapa main game, daripada pukul berapa tengok pelajaran, daripada pukul berapa hingga pukul berapa kita ada interaction dengan family time. Ini merupakan challenge yang saya percaya jauh lebih besar daripada zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu datang raya berkumpul, bersembang ya. Itu perkara yang lain lah, betul. Kemudian satu masa dahulu orang dah komplain, datang beraya tuan rumah tengok TV. Betul. Itu ada satu waktu tu. Memang ada orang yang dah mula cakap. Memang dah cakap dah. Sekarang, ini masuk. Sekarang macam ni. Sekarang tetamu bertanya khabar tuan rumah tengok phone. Itu kan lebih pedih. Langsung. Bayangkan itu orang dewasa. Bagaimana pula dengan kanak-kanak yang 7 hingga 12 tahun. There's a big challenge lah to summarize it. Baik. Jadi bila saya lihat isu yang Ustaz bangkitkan adalah seperti kemungkinan fakta akan diseleweng. Kemudian dengan kehadiran pornografi yang lebih mudah untuk diakses masa sekarang ni. Dan kemudian isu-isu debating yang sekarang ni makin tak sihat. Okey? Saya tertarik dengan satu soalan daripada Khairul Anwar Ahmad. Dia bertanya, adakah wajar sebenarnya kerajaan Malaysia mengikut langkah seperti negara lain di mana kita menghadkan rakyat-rakyat untuk mengakses setengah server seperti yang dilakukan oleh negara-negara seperti China, India, Korea Utara, dan jikalau kita lakukan, adakah ia akan memberikan kesan buruk kepada kanak-kanak kita sebenarnya? Okey, baik. Sekarang ni kadang kita nak kena nilai antara what is needed to be done dengan apa yang kadang-kadang kita akan cakap apa orang kata. Betul. Masalah dengan kita kadang-kadang kita overemphasize on apa kata orang. Betul. Oh, kalau kita limit akses nanti negara-negara lain kata kita ni dah jadi macam China. Betul. Kan dah jadi macam negara komunis. Dah tak hormati freedom of expression dan sebagainya. Jadi yang ini kita kena tengok kalau dari konteks Islam, dia ada kaedah yang menyebut ad-dararu yuzal. Perkara yang memudaratkan perlu dihilangkan. Baik. Tetapi ada kaedah juga ad-dararu la yuzalu bid-dararil akbar minhu. Sesuatu kemudaratan itu tidak sepatutnya dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih besar. Okay, kalau saya nak buat analoginya macam sekarang ni COVID-19. COVID-19 ni kan adalah satu kemudaratan. Dia boleh menyebabkan penyakit, ada orang yang survive, tapi ada juga segelintir yang meninggal dunia dan dia boleh berjangkit dan sebagainya. Jadi oleh itu, of course kita kena buat sesuatu untuk menghilangkan mudarat COVID-19 sama ada secara pencegahan dengan social distancingnya, dengan sanitizing, dengan itu dan ini, ataupun secara langkah yang lebih proaktif sebagaimana yang mereka sebut sekarang sebagai proses vaccination, vaksin kan. Vaksin. Tetapi yang menjadi perdebatan hangat sekarang saya lihat it's not really about antara golongan anti-vaksin dengan pro-vaksin. Betul. Yang tu memang ada orang dia anggap vaksin tu sendiri memang dah tak betul. Betul. Okay, but now even orang yang menerima vaksin, they are questioning. Adakah vaksin yang ada sekarang ini mendatangkan lebih kebaikan ataupun ada kemudaratan sebab because it's too fast. Dan mungkin kita merasakan macam belum cukup data. Dan kita merasakan kenapa manufacturer kena buat statement kata dia free daripada liability, orang tak boleh saman kalau jadi apa-apa. You know, kita kalau beli barang pun, kita beli satu kenderaan, kan kita lebih selesa dia bagi jaminan 5 tahun. Tapi betul. Kalau penjual kereta tu jual kereta pada kita, dia kata apa-apa berlaku kat encik bila guna kereta ni saya tak jamin lah encik. Jadi kan gitu. Pula gitu. Risau juga kan. Jadi apa-apa yang berlaku dengan menggunakan vaksin ni, itu maksudnya memang kita setuju dan sepakat bahawa kemudaratan perlu dielakkan. Jadi di situ adalah peranan untuk pihak yang membuat polisi mengkaji antara limitkan akses dengan biarkan akses secara terbuka, mana yang mudaratnya kurang. Of course masing-masing ada pro and cons kan. Betul. Bila kita limitkan, orang kata mungkin orang akan menuduh pihak berkuasa untuk cuba nak kontrol pemikiran rakyat, dan jadi kuku besi, dan jadi dictatorship dan sebagainya. So ini satu bentuk mudarat juga. Tetapi kalau kita biarkan sewenang-wenangnya,
orang akan buat fake news, orang akan buat fitnah, bahkan di setengah negara berlaku apa yang dikatakan pemberontakan, kematian oleh sebab disebarkan benda-benda yang incite sentiment, padahal benda itu fake news. Jadi di negara Malaysia pun tak mustahil. Betul. Oh ini misalnya pengundi hantu. Oh dia ni menang oleh sebab apa masuk orang luar. So benda ni kan incite kemarahan. Betul. Padahal belum tentu perkara itu betul. Jadi menjawab pada soalan tadi, bagi saya it is something that could be considered. Kalau memang perlu disekat akses demi untuk menolak mudarat yang besar, so kita tak boleh terlampau nak cakap apa orang kata. Ini masalah dengan kita selalu nak suruh orang puji kita. Betul. Sehingga kita buat sesuatu yang tak betul. Saya bimbang dekat situlah. Jadi bagi saya is quite open. Kalaulah kebebasan internet itu membawa mudarat yang besar kepada masyarakat, then perhaps the authority could exercise some kind of control. Mungkin tak strict di China atau sebagainya, tetapi there must be some control. Betul. Jadi dan terima kasih juga kepada yang komen, okey. Seperti contohnya daripada Kidios okey. I am Gen X2 katanya. I am Gen X also katanya. Dan kemudian ada daripada Olivia Luar, 21st century children are totally different. Kita dah jawab tadi, ulas tadi. Dan kemudian ada juga yang berseluruh mengatakan walaupun mereka adalah Gen X, tapi mereka menggunakan juga handphone secara horizontally. Ada yang berseluruh lah. I mentioned just now. Even my wife pun tak tahu itu hari dia ada kena sekejap penyakit pegang handphone secara horizontal tu. So it happens, tapi as long as it's not excessive, I think we have to live with it lah sebab benda tu. And then by the way, I know Mr. Kedios. It's a surprise that he's from Gen X. I thought he's from Gen Y. Yes. Okay. Sekarang ni kalau kita bring back Amir. Ya, betul. Bila kita berdepan dengan benda-benda macam ini, that's why kita perlu kepada internal strength. That's why misalnya kami di Hati Murni, we make it a slogan, we make it a vision in fact, adalah we want to put back the heart into the society. I did mention this in passing semalam masa kita buat business launch. Sebab bila kita terlampau hanyut dengan teknologi, then we will become a heartless society. Kita akan menjadi masyarakat yang tidak mempunyai hati perut. Itu bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya. Hang ni tak ada hati perut dia dah. Jadi yang itu yang kita tak mau. Sekarang ni memang kita akui akan kepentingan untuk kita berinteraksi dengan teknologi yang ada. Tetapi, okay, kita ambil simple thing lah kan. Kamera sekarang dah kurang laku berbanding dengan dahulu ya. Betul. Hanya digunakan oleh profesional ataupun orang yang memang minat fotografi. Betul. Then they will buy camera. Tapi orang biasa yang just nak snap moments, tak perlu. Gambar yang diambil oleh handphone dah cukup canggih, dah cukup cantik dah. Betul. Belum lagi kita gunakan app-app. Okay. Tetapi bagaimana perasaan kita bila ada orang lemas, orang hanya keluarkan handphone untuk merakam. Bila ada orang terbakar, orang hanya keluarkan handphone untuk merakam so that they can share in the Facebook, so that they can see in the Facebook, I was there. So apa yang berlaku dan membantu, betul tak? Rather dan membantu. Orang ni mati lemas, orang ni mati terbakar. Sebagaimana saya pernah sebut semalam, saya pernah tengok satu video bagaimana satu orang pemandu badannya terbakar, dia keluar daripada kereta berlari. Peristiwa itu dirakam, maknanya there are people watching. Tapi I didn't see anybody coming to him dengan mungkin dengan kain atau dengan apa, dengan something lah untuk selamatkan dia. Nobody at all. Betul. Jadi di sini macam kita kata, masya-Allah, innalillah sebenarnya masyarakat kita dah tak ada hati perut lagi. Ya. So yang inilah pentingnya pendidikan. Yang mana anak-anak itu kalau tidak di sekolah biasa pun, sekurang-kurangnya di tempat enrichment center, sebagai contoh sebagaimana yang di-provide oleh Hati Murni, kita terapkan kembali nilai-nilai agama itu. Nilai-nilai kemanusiaan itu. Okay? Kita sebagai manusia, kita perlu ada kasihan belas kepada manusia yang lain.
Kita sebagai orang yang beragama, kita yakin ada Tuhan yang memahati kita, ada Tuhan yang menilai amal baik ataupun amal buruk kita. Dari segi hukum, ada benda yang wajib kita buat, ada benda yang haram, tak boleh kita buat, ada benda yang bagus, sunat untuk kita buat, ada benda yang elok kita elakkan, yang makruh. So benda-benda ini perlu diberi kepada anak-anak kita, walaupun dia tidak menjamin keseluruhannya, kerana manusia ni kadang-kadang kita kalah dengan temptation. Jangan kata anak-anak, even ustaz. Kan ada kes-kes ustaz terlibat dengan ini, ustaz terlibat dengan itu. Betul. Kita tak boleh menjamin. Ustaz tentu dia ada knowledge, but then dia manusia yang ada nafsu. Dia ada manusia yang ada temptation. Tapi sekurang-kurangnya, dengan kita memberi input lebih-lebih lagi disertai dengan tarbiyah. Sebab knowledge saja tidak memadai. Benar. Kena ada elemen of nurture. Ada elemen mendidik anak tadi supaya dia dapat merasakan. Ini kalau dalam ilmu agama Islam dinamakan ilmu tasawuf. Baik. Ilmu membersihkan hati daripada hasad dengki, daripada rasa sombong, daripada rasa takabur, ya, dan seumpama-seumpama dengannya, dihiasi dengan ikhlas, dihiasi dengan sabar, dihiasi dengan redha, dihiasi dengan pelbagai sifat yang cantik. Jadi ini yang kita cuba terapkan di hati murni, yang mana kita kata kita nak bagi holistic education supaya yang dididik itu insya-Allah dia akan spiritually and materially balance. Makna secara rohani dia. Kadang-kadang orang kata spirit itu adalah semangat. Dalam konteks yang kita gunakan di sini, actually we are not referring to semangat, kita refer kepada Pengisian rohani lah nampaknya. Pengisian rohani dan juga pengisian jasmani. InsyaAllah nanti saya akan terangkan juga, penting juga untuk kita berikan selain daripada ilmu-ilmu agama, ilmu akhlak dan adab, untuk kita memberikan skill supaya mereka tidak ketinggalan di dalam urusan-urusan dunia. Ya, yang itu insyaAllah nanti saya akan terangkan. Mungkin Amir ada soalan yang ingin diajukan? Sebenarnya saya ingin gabungkan dua statement daripada penonton kita hari ini. Terima kasih. Pertama sekali daripada Wendy. Okay. Smartphone has made us glued to phone all the time now. Even as parent, we have to be mindful because kids are mirroring our action. Dan kemudian kita ada sambutan juga daripada pertanyaan daripada tadi, daripada Tuan Khairul Anwar juga. Bagi saya, walau apa pun, parent need to be educated first so we can gain the greatness from our next gen kids. Benda ni nampak macam berkait kerana bagi saya mereka despite of mereka sebenarnya melihat kanak-kanak tu kita kena nurture, tapi sebenarnya ibu bapa pun sebenarnya perlu ambil tahu dan juga perlu di-nurturekan juga sama seperti kanak-kanak. Jadi Ustaz, apa pandangan Ustaz sebenarnya? Saya sangat setuju Amir dengan apa yang disebut oleh Mrs. Wandi tadi, Miss Wandi, dan juga oleh saudara Khairul Anwar. Actually both are pointing towards the importance of parents menjadi role model. Betul. Pepatah Arab menyebutkan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu dia tidak akan mampu memberikan. If we don't own something, we can't give to others. Betul. Okay. Jadi sekarang ini kita nak anak kita berakhlak baik, anak kita tak terlampau glued to the handphone, anak kita itu dan ini. Tapi adakah kita sendiri begitu? Ini saya cerita pengalaman saya lah kan. Baik, silakan. Saya pernah nasihatkan anak saya supaya jangan terlampau obses dengan handphone, because we need time to interact as family members. Dia tahu apa dia jawab? Apa dia jawab tu Ustaz? Dia perhati, dia panggil saya Walid. Walid mana yang father lah. Dia kata Walid pun sama juga. Alamak, dia bagi kita balik. Tapi macam tadi lah, saya cakap kan, mungkin bagi kita glued to the handphone untuk kerja, untuk urusan komunikasi dan sebagainya, research. Tapi still, anak akan melihat dan menilai. Kalau kita ambil contoh yang lebih ekstrim macam inilah ya, seorang bapa, ya, saya ambil inilah sebagai contoh. Ya, ini contohnya sebagai rokok. Baik. Macam ni. Kau jangan isap rokok tau. Rokok ni tak bagus untuk kesihatan. Banyak kajian menunjukkan agak-agak anak boleh terima ke?
Bapak cakap jangan isap rokok, tapi Ha. bapak berkepul-kepul macam dragon. Jadi saya faham point tu. Saya sangat setuju bahawa that's why we put there together, we nurture the future bersama-sama. Tak boleh harap Hati Muni kata you akan bagi holistic education. Kenapa anak saya masih ada masalah? Okay, Oh, maybe we okay. have done our part, but Betul. parents must do their part as well. Betul, betul. Macam pengalaman kami misalnya, pernah anaknya datang lambat. Lambatlah, kita pukul 8 buka pukul 10 anak sampai. So cikgu Alamak. tanya, kenapa kamu lambat? Dia kata, saya bangun lambat. So kita tanya, kenapa kamu bangun lambat? Sebab semalam saya tengok bola. Habis itu bapak kamu tak kejut ke? Bapak pun tengok bola, bapak pun bangun lambat. Jadi that's the problem. Dan ini the real thing yang berlaku di tempat kita is either one of two lah. Kadang-kadang bila kita didik anak-anak dengan solat, dengan Quran dan sebagainya, ini menyebabkan ibu bapa berubah. Bila ibu bapa tengok anaknya solat, anaknya baca Quran, ibu bapa rasa malu dan dia juga menunaikan solat. Ini satu kemungkinan. In fact, kita ada contohnya kita mahu menutup aurat. Kita ada cases yang mana parents mula-mula anak dia dihantar, maknya biasa-biasa je, free hair, tak tutup aurat. Tapi lama-kelamaan mungkin terpengaruh dengan anak dia, ibunya sendiri juga menutup aurat. Tapi it could be the other way around. It could be the other way around. Misalnya ustaz-ustazah dah bagi didikan, dah bagi pesanan, tapi at last budak tu tak semayang. Why? Sebab kat rumah tak ada. Suasana tu tak ada. Sebab semayang ni kan bukan benda yang kemanisan itu datang dengan cepat. Benar. It's not something like, kalau kita semayang, after kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buka sejadah, Masya Allah ada RM100. Masya Kalau Allah. macam tu senang kan. Mana 5 Ramai kali yang semayang, ramai yang semayang insyaAllah. Tetapi kita sendiri dalam keadaan kita ingatkan anak-anak, dah solat ke belum, jom solat sama-sama, pun kita masih boleh detect ada challenge. Kadang-kadang anak-anak keberatan untuk solat awal. Apatah lagi kalau ibu bapa langsung tak tanya. Betul. Apatah lagi kalau ibu bapa berkata, nantilah, tak payahlah solat, kita nak cepat ni. Kan? Lagi lagi cepat. challenge lagi besar. So it must be orang putih kata it takes two to tango lah. Kena ada peranan daripada ibu bapa, ada peranan daripada guru-guru yang mendidik. That's why we say we should be partnering in nurturing. Kita menjadi rakan di dalam mendidik generasi muda kita dengan mulai dengan diri kita sendiri dahulu. Kita perlu didik diri kita dahulu. Baik, jadi Ustaz, di dalam kita menyediakan anak-anak mendepani milenium baru, baik, kita ada satu juga soalan, okay, yang menambah, okay, yang sebenarnya selain daripada ibu bapa, sebenarnya ada juga yang mengatakan yang sebenarnya pendedahan gadget terlalu awal dan tanpa pemantauan kepada kanak-kanak juga memberi kesan yang buruk. Ini daripada Facebook juga, daripada Encik Ram Taro, okay, namanya. Mungkin dia berhadapan dengan masalah gadget ni awal sangat dia beri. Kalau macam kita tengok sekarang ni kanak-kanak seawal umur 2 tahun, 3 tahun dah mula ada gadget dah. Jadi kita pun sebenarnya benda tu kadang-kadang perlu, tapi adakah sebenarnya itu terlalu awal Ustaz sebenarnya? Baik, ini yang Cik Ram Ram sebut tadi, sebenarnya itu challenge yang dihadapi oleh semua, termasuk saya sendiri. Because it's the art of balancing. Nak bagi, tak bagi, bila nak bagi, setakat mana nak bagi. Okay. Tempat saya tinggal ni dekat sebelah surau. Saya bagi laluan azan dahulu ya. Boleh, tak ada masalah. Kita take some short break untuk bagi laluan azan, tak lama lah, dalam 1-2 minit insyaAllah. Boleh, tak ada masalah. Okay, dan anda semua boleh teruskan untuk bertanyakan soalan semakin rancak. Okay, dan kita berikan laluan azan sebentar dalam 2 minit. Baik.
Allah Allah. Sudah. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Amin. Baik, Meh. Saya sambung. Baik, silakan. Kembali kepada komen ataupun soalan ataupun mungkin kita kata pandangan diberikan oleh Rem Taro, iaitu pendedahan gadget terlalu awal. Baik. Dan tanpa pemantauan kepada kanak-kanak juga memberi kesan buruk. Saya sangat bersetuju kerana the keyword is terlalu awal. Cuma the challenge is kita nak decide when is early. When is early. Bila terlalu tu kat mana? Because sekarang saya tengok sebenarnya dia bergantung kepada sikap ibu bapa. Betul. Kalau ibu bapa dia memberi gadget kepada anak-anak untuk tujuan kebaikan, kemungkinan besar dia akan lebih boleh mengawal. Berbanding dengan ibu bapa yang memberi gadget kepada anak-anak untuk dia punya own convenience. Contohnya Ustaz? Contohnya Amir kata tadi, kanak-kanak 2 tahun diberi gadget. Kenapa? Kerana sebab tak nak anak dia kacau dia nak makan. Dia nak makan dengan selesa. Kalau bagi gadget kat anak, anak dia asyik dengan gadget, so dia boleh enjoy the food. Alright, lebih parah lagi, supaya anak dia tak kacau dia main game. So, dua-dua kena. So bapak nak main game, anak asyik merengek kacau, nah aku beli kau satu gadget yang murah sikit, kau buat hal kau, jangan kacau aku. Which is very bad. Sebab bila dorongan dia sudah selfish, of course kita tidak akan harapkan pemantauan. Bila tidak ada pemantauan, sebagaimana yang disebut oleh saya percaya Miss Rem Taro, memang itu memberi kesan yang sangat buruk. Ini pengalaman peribadi saya. Saya bukan kata saya tak pantau, tapi mungkin ada certain times kita overlook things kan. Jugalah dalam umur dia, tak silap saya umur dia pada masa tu 6 years old, not too young, tapi dia pandai, dia download game. Alamak. Okay. Bila dia download game, dia got too attached to the game. So saya mula perhati dia macam mula jadi terlampau emotional. Maknanya dia macam obsessed with the game. Jadi dia macam nak supaya dia boleh menang. So kalau dia kalah dia macam stress. Then saya mula realize something is not right. Dia punya tahan nak main game tu sampai dia terkencing. Alamak.
Sebab dia mungkin rasa nak kencing tapi dia rasa tak nak tinggalkan game tu. So bila saya nampak ini ya, this couldn't be. Saya kata okay, saya tegas dengan dia. Saya kata no games at all. Saya suruh dia uninstall semua game dalam phone dia. Saya hanya bagi certain hour untuk dia pegang phone. Then we have to do something. Niat kita adalah supaya anak kita tak terlampau macam dia rasa macam dia ketinggalan. Itu risiko juga. Kalau kita terlampau strict, kita bimbang bila dia ada akses, dia langsung tak boleh kawal diri dia. Itu risiko yang kita bimbang. Betul. Kita langsung tak bagi dia pegang handphone misalnya. Sampai dia dah umur dia 9 tahun, 10 tahun, nanti dia mungkin akan dapat melalui kawan. So at that time dia dah jadi macam lebih teruk pada orang lain. Betul. Itu yang kita bimbang. Tetapi kalau terlampau awal juga, lebih-lebih lagi tanpa pemantauan, itu memang kesan sangat-sangat buruk. Because macam kita membenarkan penjahat berkawan dengan anak kita. Because dalam internet tu macam-macam ada. Bunyi macam apa tu? Astro pula. Macam-macam ada. So, sebagai astro. Tapi really internet ada orang baik, ada ustaz, ada pendidik. Macam sekarang ni kita WeExpo. If not for the internet, if not for gadget, if not for technology, we won't have this WeExpo in the first place. Betul. Whereas WeExpo ni membawa banyak manfaat dan kebaikan sama ada kepada parents ataupun kepada entrepreneur. Tetapi bila kita tak kontrol, selain daripada dapat kebaikan, anak mungkin didedahkan kepada perompak, pencuri, penipu, bahkan perogol dan macam ada setengah kes, na'udzubillah, budak-budak perempuan dia dapat kawan melalui internet, dia percaya pada kawan dia, membawa kepada jenayah-jenayah seksual seperti ini. Jadi saya sangat bersetuju dan if I can, because sekarang saya boleh access some of the questions, saya rasa soalan daripada Encik Khairul Anwar Rahman ni menarik. What can we expect from Hati-Muni students to become? Is there any guidance after finish study in Hati-Muni or even any career path? Okay. Baik. So elok kita jelaskan fungsi Hati-Muni is not as the replacement for school. Itu yang kita nak kena jelaskan dahulu ya. Kita adalah enrichment transit center. So ada word transit kat tengah tu. Bermakna kita in between anak-anak tadi di sekolah dan di rumah. Contoh, kalau anak tu sekolah pagi, okay, tengah hari dia dah selesai. So parent balik kerja pukul 5, pukul 6. So in between tengah hari dengan pukul 5, pukul 6, so anak tu di mana? Adakah di rumah seorang-seorang? Banyak risiko. Adakah dengan bibik? Adakah terdidik? Okay. Ataupun kalau di sekolah petang, in the morning tu, sampai dia nak pergi sekolah tu, apa aktiviti dia? Di situlah Hati-Muni comes in to provide a solution to parents supaya anak dia berada dalam environment yang selamat, environment yang positif, environment yang ada pengisian. Bukan, of course kalau duduk rumah dia pesan ke anak dia buat ni nanti tengah hari pergi sekolah, boleh. Tetapi tak pasti dari segi pemantauan dan juga pengisian dia. Betul. Jadi in term of career path, of course anak dia akan ada the same career path opportunity dengan pelajar-pelajar lain because dia masuk sekolah biasa juga. Dia ada belajar sains, dia ada belajar mathematics, dia ada belajar all sort of things. Cuma bila dia datang ke Hati-Muni, dia dapat satu pengisian agama. Kita ada pengalaman 1-2 pelajar yang parents dia relate pada kita, kalau nak pergi sekolah kebangsaan cukup lihat. Tapi cukup look forward untuk pergi ke Hati-Muni. So they enjoy something yang different. Tapi taklah semua. Okay? Maknanya ada yang dia rasa pelik. Kalau nak pergi sekolah kebangsaan, anak dia macam keberatan. Tapi kalau nak ke Hati-Muni, anak dia ceria. Okay. So anak dia akan dapat pendidikan agama satu. Yang kedua, sebab tu kita kata, dalam milenium baru ni, kita tak boleh tinggalkan skill-skill keduniaan. Betul. Sebab itu di Hati-Muni, skill-skill dunia ni diberi titik berat juga. At least misalnya, anak nak buat homework. Okay. So apa yang kita provide bukan tuition, bukan kita jadi sekolah kedua, tapi kita at least kita provide homework coaching. Ada guru kita yang akan bantu, bimbing, terangkan, macam ni cara dia, macam ni cara dia. So anak-anak itu sudah terisi masa dia dengan dia dibimbing accomplish homework sekolah dia. And then yang menarik,
kita lihat, kita akui kepentingan bahasa Inggeris. Of course, kita mungkin sebagai orang Malaysia, kita kata kita berbangga dengan bahasa kebangsaan kita, our national language, bahasa Melayu. Okay, fine. But then we want people who can communicate in fluent English, Baik. can write in good English. So kita decide kita akan bagi added value kepada anak-anak kita dengan kita engage Cambridge English Provider supaya anak-anak kita selain daripada diberikan pelajaran agama, diberikan kebolehan berbahasa Inggeris yang standard dia internationally recognized. Standard dia adalah Cambridge, and at the same time being in Malaysia, kita tahu masyarakat Malaysia ini kita ada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina yang menggunakan bahasa Mandarin, yang mana mungkin dalam urusan perniagaan dan sebagainya, in fact dalam urusan sosial pun, of course kalau orang tu cakap depan kita, kita pun tak faham, kita boleh jadi sangka buruk. Dia ni mengumpat aku ke? Dia ni tengah plan nak tipu aku ke? You know? So that's why kita decide, kita bukan saja nak anak-anak kita berpengetahuan agama, kita nak mereka boleh berbahasa Inggeris dengan fluent. So there comes in Cambridge English. Kita nak supaya mereka paling tidak boleh memahami bahasa Mandarin dan mungkin boleh berbahasa Mandarin yang mudah-mudah. So kita juga telah includekan dalam modul kita bahasa Mandarin. Dan ini bagi saya sendiri nak anak saya yang sekarang ini melangkah ke darjah 3 untuk ke sekolah Hati Muni juga. Sebenarnya ibu dia kata why not hantar dia ke satu sekolah dah. Sekolah ni pagi sampai petang. So saya objek. Saya kata rugilah. Hantar anak ke sekolah kebangsaan dia supaya sebelah petang dia akan dapat benefit from our Hati Muni punya kelebihan. So I want that kind of, and then insyaAllah in the future we might consider STEAM content, science, technology, arts dan sebagainya, juga untuk membentuk creativity dan daya berfikir yang independent di kalangan anak-anak, because they finally have to become human being. Dia tak boleh hide behind the social media. Sebab dalam social media orang boleh berlakon. Ya, dia boleh berlakon sebagai perempuan yang cantik, princess, itu ini. Kalau lelaki boleh berlakon sebagai very brave, handsome boy. Tapi come a time you have to face reality. You tak boleh pretend that you are not hungry. As a human being, satu masa you akan lapar, you perlu makan, you perlu bekerja. So that's why kita nak balance up. Dan insyaAllah Hati-Muni is a good platform, one of the good platforms untuk anak-anak di nurture, insyaAllah. Baik, jadi nampaknya kita sekarang ni berada di penghujung rancangan dan satu perbincangan yang panjang lebar yang saya rasa sebenarnya dia membangkitkan banyak persoalan, tetapi kita dah kupas sedikit demi sedikit. Seperti contoh, ada soalan-soalan lain seperti yang meminta pandangan daripada Ustaz, bagaimanakah sebenarnya perbezaan zaman sekarang dan dulu, kita dah kupas pada awal. Dan kemudian ada pula yang meminta Ustaz untuk kalau ada buat sesi untuk cikgu-cikgu, dia rasakan perkara-perkara ini adalah sangat-sangat interesting, seperti CY Sam. Dan kemudian daripada Miss Wendy, I think phone smart device is unavoidable for kids born in this digital generation, but setting rules are important so that they won't get addicted. Wow, trilingual development made me curious about Hati-Muni. Yes, definitely Wendy, you need to be curious. Dan yang mana curious? Yeah, Ustaz. Yang mana curious tentang Hati-Muni, I think we have our virtual booth. Please feel free to contact and get more information. Cuma as parting words, sebelum kita end our session, saya nak cadangkan bahawa kita beri kepada anak-anak kita apa yang kalau boleh kita nak kita diberi dahulu. So kita zaman kita tak ada benda-benda yang ada pada zaman sekarang. Okay? Tetapi kita nak beri dalam keadaan yang menjadikan mereka orang yang baik. Kita tak boleh menolak apa sahaja teknologi, gadget, smart device, even the culture. Culture tu ada. But how we are going to prepare them supaya gadget itu turn out to be something yang memberi kebaikan kepada dia, culture itu memberi kebaikan kepada dia, and so on and so forth. Itu perlu kerjasama yang erat antara warga pendidik dan ibu bapa. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Engku Ahmad Fadhil bin Engku Ali di atas pencerahan, di atas perkongsian pada petang ini berkaitan dengan satu topik yang sebenarnya sangat-sangat menarik, iaitu mempersiapkan anak-anak di zaman milenium. Okey, bagi yang soalan-soalan yang baru sampai, okey, boleh terus juga datang kepada kami untuk kami jawabkan soalan itu. Okey, InsyaAllah kami akan berikan yang terbaik. Okey, insyaAllah Ustaz Engku daripada Hati Mulia juga akan memberikan jawapan-jawapan yang terbaik untuk anda semua. Jadi di penghujung rancangan, ya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Engku Ahmad Fadhil bin Engku Ali di atas perkongsian, dan terima kasih juga kepada semua yang memberikan soalan.